Reformasi lantikan politik di JLC dan Badan Berkanun. Korang perasan tak? Kita selalu nampak ahli-ahli politik dilantik jadi CEO, pengarah, pengerusi dan orang-orang penting dalam JLC dan Badan Berkanun. Benda ni jadi biasa dalam negara kita. Dari dulu sampai sekarang, amalan ni tetap ada. Korang tahu kenapa benda ni masih terjadi sampai sekarang? Sebelum tu, tunggu jap. Meh aku cerita keburukan lantikan politik dalam JLC dan Badan Berkanun dulu. JLC dan Badan Berkanun ni, dia macam enjin besar dalam ekonomi negara. Ibarat macam enjin dalam kereta. Diorang ni yang menggerakkan ekonomi kita untuk terus ke hadapan. Kalau enjin rosak, kereta tak berjalan lah. Jadi, samalah dengan ekonomi. Kalau badan-badan ni rosak, ekonomi pun tak majulah. Jadi, kita memang kena jaga mereka ni betul-betul supaya ekonomi dapat jalan dengan lancar. Tapi, masalah sekarang ni ialah amalan lantikan politik. Amalan ni lah antara punca enjin ekonomi kita rosak. Lantikan politik akan menyebabkan macam-macam isu seperti rasuah, kronisma, konflik kepentingan, tiada hala tuju dan macam-macam lagi lah. Jadi, benda ni memang kena ubah. Persoalannya, kenapa amalan ni masih berlaku? Antaranya sebab tak ada peraturan atau undang-undang yang jelas untuk pilih orang penting dalam JLC dan Badan Berkanun ni. Jadi, menteri yang bertanggungjawab bolehlah pilih sesiapa je yang disuka tanpa perlu patuh kepada mana-mana peraturan. Mereka bebas nak melantik, membuang atau buat apa saja kepada JLC dan Badan Berkanun. Lepas tu, jawatan-jawatan ni datang dengan pelbagai faedah. Jadi, kerajaan memerintah bolehlah gunakan peluang ni untuk hadiahkan ahli-ahli politik yang sokong diorang. Ibarat macam sagu hati politik lah. Dan last kali, sebab tak ada sistem semak dan imbang untuk JLC dan Badan Berkanun. Kat Malaysia ni, tak ada badan pengawas untuk pantau semua ni. Maknanya, kerajaan yang pegang kuasa sepenuhnya. Dan boleh main suka hati je dia nak kasih jawatan dekat sesiapa pun. Jadi, tak heranlah kan amalan melantikan politik ni terus berlanjutan. Jadi, apa kita boleh buat pasal ni? Okey, sekurang-kurangnya, ini benda-benda yang kita perlukan. Pertama, kerajaan perlu cipta panduan yang jelas untuk pilih orang penting dalam JLC dan Badan Berkanun ni. Sekurang-kurangnya, ada peraturan yang boleh pastikan orang yang memegang jawatan ni memang benar-benar layak. Dan lagi satu, peraturan ni boleh elakkan ahli politik untuk dilantik memegang jawatan-jawatan penting dalam JLC dan Badan Berkanun. Kedua, sekarang juga dah tiba masanya untuk perkenalkan badan pemantau. Sebagai contoh, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen atau PSSC. PSSC ni boleh jadi pemantau kepada semua aktiviti JLC dan Badan Berkanun, seperti pembabitan pihak eksekutif dalam badan-badan ni, kewangan badan-badan ni, hala tuju, keputusan-keputusan yang dibuat dan macam-macam lagi lah. Kalau ada badan pemantau, barulah amalan lantikan politik tak berlaku sebab ada pengawas yang jaga. Ketiga, kita perlu cipta undang-undang untuk JLC. Sekarang ni, kita tak ada undang-undang ni. Jadi, kita tak tahu mana satu JLC dan mana satu yang bukan. Bila orang masih keliru mana JLC dan mana tidak, itu yang pelantikan ahli politik ke dalam JLC terus berlaku. Percayalah, kalau kita boleh buat perubahan-perubahan ni, kita boleh cakap selamat tinggal kepada zaman lantikan politik dalam JLC dan Badan Berkanun ni.